Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kami dari Kumpulan 5 akan membuat pembentangan bagi subjek isu semasa dalam etika. Bagi tajuk, menurut pandangan anda, apakah etika yang seharusnya ada dalam bidang perniagaan serta sejauh manakah ianya diamalkan secara mendalam di negara ini? Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nordin, Miza, saya sendiri Ain, Jane dan juga Nana. Ini merupakan isi kandungan yang telah kami sertakan dalam esei kami, iaitu pengenalan, kepentingan dalam bidang perniagaan, amalan yang beretika dan tidak beretika dalam perniagaan, isu semasa dalam etika yang berkaitan dengan perniagaan dalam negara, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Secara teori, etika merupakan tingkah laku seseorang individu yang mana kita boleh lihat ia adalah satu elemen yang penting diguna pakai bukan sahaja ketika bekerja, akan tetapi apabila kita berbincang dengan individu yang lain ataupun secara kelompok dengan menggunakan etika profesional. Selain itu, etika juga merupakan satu konsep yang berkait rapat dengan penilaian terhadap kelakuan seseorang individu itu terhadap imej sebuah organisasi. Ianya penting bagi seseorang individu bagi membina sosial diri serta dapat membantu dalam meningkatkan kestabilan organisasi. Akhir sekali, dengan penerapan etika dalam sebuah perniagaan, nilai-nilai murni seperti sikap tanggungjawab dan keprihatinan pada kebajikan dapat meningkatkan reputasi serta jaminan perkembangan organisasi yang berterusan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan etika dalam bidang perniagaan. Seperti kita tahu, etika adalah suatu kelakuan baik terhadap sesuatu perbuatan. Jadi dalam perniagaan juga memerlukan etika yang baik untuk memastikan perniagaan itu dapat berjalan dengan lancar. Etika melalui pandangan agama Islam pula terdapat 5, iaitu kesatuan. Konsep ini dimaksudkan bahawa sumber utama etika Islam adalah keyakinan yang tinggi terhadap kesatuan kepada Tuhan. Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang bererti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hubungan ini merupakan wujudnya penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan dengan menjadikan keinginan, keyakinan serta perbuatannya tunduk kepada arahannya. Oleh kerana itu, Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah ditentukan oleh Allah menjadi makhluk yang dimuliakan dengan mengintegrasikan aspek keagamaan dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Seterusnya yang poin kedua ialah keseimbangan. Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada pihak pun yang berasa rugi ataupun dua-dua pihak berasa reda, atau dengan kata lain mengikhlaskan sesuatu kejadian. Dalam konsep perniagaan, iaitu boleh dicakap sebagai win-win situation. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam perniagaan secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan perniagaan agar pengusaha yang beragama Islam dapat memberikan tukaran sesuatu barang atau perkhidmatan berdasarkan nilai yang dijual atau menimbang dengan alat timbangan yang betul. Kerana hal ini merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik terhadap perbuatan tersebut. Dalam dunia perniagaan, Islam mengharuskan untuk berlaku adil walaupun pada pihak yang tidak menyenangi perbuatan tersebut. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan daripada kebajikan dalam perniagaan. Berlaku adil adalah perkara yang paling dituntut
kepada peniaga yang beragama Islam setiap kali melakukan aktiviti perniagaan dan menimbang dengan alat timbangan betul dan tepat. Kerana hal ini merupakan perilaku yang terbaik, akan mendekatkan kepada ketakwaan. Poin ketiga ialah kehendak bebas. Di dalam pandangan agama Islam, manusia memiliki kebebasan untuk membuat tindakan yang diperlukan untuk memperoleh maslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahawa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang kita inginkan, dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan apa yang kita pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku maupun yang tidak akan ia jalankan. Konsep Islam memahami bahawa institusi ekonomi seperti pasar berperanan dalam kehidupan menjana ekonomi. Hal ini berlaku manakala tidak ada halangan bagi pasar daripada pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah. Dalam Islam, kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri kerana potensi kebebasan itu adalah sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahawa kebebasan yang ada di dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Oleh kerana itu, perlu disedari setiap Muslim bahawa dalam situasi apapun, ia dibimbing oleh ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariatnya yang dicontohkan melalui Rasulnya. Poin yang seterusnya, keempat, iaitu tanggungjawab. Islam sangat menekankan pada konsep tanggungjawab walaupun tidaklah bermaksud mengabaikan kebebasan individu. Ini bermaksud bahawa yang dikehendaki di dalam ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggungjawab. Manusia harus berani bertanggungjawab. Segala pilihannya bukan saja di hadapan manusia, bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab Muslim yang sempurna tentu saja di atas dasar cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang tegas yang perlu diambilnya. Dalam dunia perniagaan, hal semacam itu juga sering berlaku. Setelah melaksanakan segala aktiviti perniagaan dengan pelbagai bentuk kebebasan, bukan bererti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, ataupun ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu rasa tanggungjawab atas apa yang telah diusahakan dalam urusan perniagaan itu. Bahkan rasa tanggungjawab ketika ia melakukan transaksi pembelian, menghasilkan barang baru, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian, dan lain sebagainya. Ihsan artinya melaksanakan perbuatan yang baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya rasa kewajipan tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain, beribadah dan berbuat baik seakan melihat Allah jika tidak mampu. Maka yakinlah bahawa Allah melihat apa yang kita buat. Etika perniagaan secara umum pula bermaksud perniagaan adalah suatu entiti melakukan pertukaran barang dan perkhidmatan. Proses ini berlaku dalam organisasi yang produktif di mana tujuannya adalah mewujudkan kebaikan dalam perkhidmatan untuk dijual dengan keuntungan. Seringkali pemilik perniagaan menghadapi kesukaran dalam membuat keputusan untuk memiliki salah satu aspek. Terdapat 4 aspek etika dalam perniagaan secara umumnya, iaitu menjadi telus. Dalam perniagaan, komunikasi dan ketulusan yang sangat jelas sangat penting. Setiap pihak berkepentingan seperti pengguna, pekerja dan lain-lain tidak boleh mengatakan tentang fakta yang tidak tepat, ataupun secara dengan kata lain menggunakan data yang palsu. Seterusnya, poin kedua ialah keperluan pengguna, keperluan pelanggan harus diutamakan.
Setiap organisasi harus berusaha untuk bekerja demi kepentingan terbaik pelanggannya. Pelanggan dan keperluan mereka harus diutamakan. Sebab apabila pelanggan berasa puas hati dengan apa perkhidmatan ataupun jualan yang telah diberikan kepada mereka, semestinya mereka akan membeli ataupun mungkin akan mempromosi perniagaan dan jualan yang kita lakukan itu secara tidak sengaja kepada teman-teman yang lain, dan seterusnya akan memperluaskan, akan terjadinya promosi secara tidak langsung. So, poin ketiga, kepelbagaian tempat kerja. Pengurusan cenderung mengambil pekerja jenis yang sama untuk pekerjaan yang serupa. Mereka dapat memastikan memberikan peluang yang sama kepada semua orang dengan memperkenalkan perspektif yang berbeza untuk proses pengambilan pekerja. Dan seterusnya, menghormati maklumat pelanggan. Di bidang kewangan, penting untuk menjaga kerahasiaan maklumat pelanggan mengenai baki akaun kewangannya, penyertaan akaun dan lain-lain, atau maklumat sensitif yang lain daripada pelanggannya. Maklumat ini tidak boleh dibocorkan dan disebarkan di khalayak ramai, sebab apabila tidak menghormati maklumat pelanggan yang diberikan kepada kita, maka secara tidak langsung apabila maklumat itu pecah dan didapati maklumat itu telah dipecahkan daripada pihak kita, pelanggan akan berasa tidak berpuas hati dan mungkin akan menyebabkan beberapa tindakan yang akan diambil oleh pelanggan terhadap kita. Apakah kepentingan etika terhadap perniagaan? Sebenarnya perniagaan ini bukan saja berfokuskan ke arah menjana keuntungan secara tidak langsung, bertanggungjawab akan kawasan-kawasan sekeliling dan dia akan dapat memberikan impact yang baik ataupun tidak. So, ada beberapa poinnya itu seperti tanggungjawab korporat. Tanggungjawab korporat sebuah perniagaan itu ialah apabila suatu tempat mereka beroperasi itu menghadapi sebarang masalah, mungkin perniagaan itu bertanggungjawab untuk memberi bantuan. So, poin kedua ialah tanggungjawab ekonomi. So, apabila perniagaan tersebut didirikan di suatu tempat, secara tidak langsung dia akan merubah situasi ekonomi di kawasan tersebut, seperti mungkin akan bertambahnya pelabur, and then peningkatan kuasa beli terhadap peningkatan kuasa beli penduduk di kawasan tersebut, dan seterusnya ialah moral technical ialah apabila berlakunya perubahan oleh sebab kewujudan perniagaan tersebut, and then secara tidak langsung keadaan daripada kawasan tersebut tidak akan sama lagi seperti sebelumnya perniagaan itu berlaku di kawasan tersebut. So, kesetiaan ke arah organisasi. Ada orang yang mengembangkan rasa kesetiaan yang mendalam terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ini dikembangkan kerana cinta dan kasih sayang. Ini membantu rancangan faktor ini dengan berkesan kerana orang yang akan bekerja lebih keras dan membantu dalam mencapai matlamat organisasi tersebut. So, apabila orang tu bekerja dengan mungkin memakan masa yang begitu lama dalam perniagaan tersebut, orang akan berasa seperti perniagaan itu juga adalah mereka punya sendiri. So, mereka akan memberikan usaha yang boleh dikatakan 100% untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. Seterusnya, saya akan menentangkan tentang amalan yang beretika dan tidak beretika dalam perniagaan. Yang pertama, amalan yang beretika dalam perniagaan. Dalam mengekalkan keyakinan dan kepercayaan pengguna, peniaga yang baik kebiasaannya harus memberi komited yang dipilihkan oleh setiap pengguna. Memang setiap apa yang kita lihat di negara ini, ramai peniaga termasuk pembekal dan pemborong akan mengharapkan keuntungan masing-masing. Akan tetapi, kod etika seperti jujur, adil, berintegriti, dan bertanggung jawab perlu diamalkan oleh setiap peniaga agar berlakunya keadilan dalam etika perniagaan. Hal ini juga bagi mengelakkan berlakunya sesuatu salah laku seperti menaikkan harga barang sesuka hati, memanipulasikan harga, dan penipuan yang dilakukan kepada pengguna. Di Malaysia, isu berkaitan menyokong kempen boikot juga merupakan konsep beretika dalam perniagaan. Seperti yang kita lihat, ramai pengguna yang menyokong cadangan atau kempen memboikot peniaga-peniaga yang degil dan enggan dalam menurunkan harga barangan, terutamanya makanan.
Hal ini bertujuan supaya persaingan yang adil, tiada penipuan kepada pengguna, dan peniaga mematuhi prinsip dalam aspek perniagaan. Sebagai contoh, isu kenaikan harga minyak sudah turun begitu banyak mengikut harga pasaran, setanding dengan kehendak setiap pengguna. Hakikatnya, kepentingan pelanggan harus diambil kira. Seterusnya, satu kod etika perniagaan yang berasaskan kepada falsafah, nilai agama, dan tradisi masyarakat majmuk di negara ini telah diperkenalkan dalam Rukun Niaga Malaysia. Majlis Penasihat Pengguna Negara MPPN dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK telah mewujudkan 6 prinsip Rukun Niaga Malaysia. Antaranya, berlaku kebenaran dalam setiap perniagaan, termasuk niat dan akad jual beli, pertuturan, sikap perbuatan, dan cara berfikir. Bahkan juga, bagi peniaga yang ingin mendapatkan keuntungan semata-mata tidak dibenarkan untuk menyembunyikan kecacatan yang ada pada barang mereka. Lanjutan daripada itu, peniaga harus memberi sikap berperi kemanusiaan dengan semua pengguna. Sebagai contoh, sikap rendah diri, tidak bermegah-megah, tidak keterlaluan dalam bercakap, tidak sombong, tamak, berjimat cermat, dan mempunyai sikap yang bertimbang rasa dalam memberi setiap sumbangan dan sokongan kepada setiap pengguna yang memerlukan. Hal ini berlaku supaya tidak wujudnya sikap keuntungan sendiri atau tumbuhnya kesombongan dalam diri. Justru, tidak hanya menguntungkan sebelah pihak sahaja, layanan sama rata tanpa mengira kaum, kelas atau darjat juga tidak berat sebelah. Tuntasnya, perniagaan yang beretika juga mewujudkan konsep kesungguhan dalam perniagaan. Sebagai contoh, jika berlakunya pergaduhan sesama pengguna dengan peniaga, ianya harus mengamalkan sifat yang penuh dengan kesabaran. Hal ini juga bagi mengelakkan sikap tidak mudah mengaku kalah dan berani dalam menanggung risiko dengan peniaga yang sedia ada, yaitu persaingan. Justru, ia akan menjadi pendorong kepada kejayaan setiap peniaga di negara kita. Untuk bahagian perniagaan yang tidak beretika, seperti yang kita tahu, perniagaan dalam negara kita perlu memahami tentang artinya etika. Setiap istilah atau tindakan kemungkinan boleh mengakibatkan kekaburan atau salah faham pada setiap individu, yaitu dari segi cara penggunaan tindakan atau istilah yang berkaitan. Hal ini juga sering dikaitkan dengan setiap etika yang dilakukan, sama ada dengan berpengaruh kepercayaan, penilaian, dan kecenderungan seseorang. Konsep etika ini juga berkait rapat dengan kelakuan sama ada dianggap betul atau salah. Oleh itu, setiap kelakuan tertakluk kepada interpretasi seseorang itu. Di dalam organisasi perniagaan, dapat dikenal pasti beberapa faktor berlakunya aktiviti yang tidak beretika, yaitu dengan melihat perniagaan yang melibatkan sesama manusia. Sebagai contoh, ada di antara mereka tidak mengikuti kod etika yang ditetapkan oleh premis perniagaan. Mereka akan mengikut keuntungan dan menjaga kepentingan sendiri-sendiri sahaja. Hal ini boleh menyebabkan negara kita akan ketinggalan jauh berbanding dengan negara luar yang sentiasa mengikuti etika perniagaan. Perkara ini juga tidak akan selaras dengan negara luar dan akan dianggap rendah dengan pelancong dari negara luar. Pelonggaran undang-undang dalam memberi kesempatan kepada peniaga juga merupakan amalan yang sangat tidak beretika dalam perniagaan, terutamanya di negara kita. Hal ini boleh menyebabkan sikap individu ingin mendapatkan kekayaan dengan mudah dan cepat. Perkara ini juga memberi kesan kepada individu di negara kita. Hal ini kerana sikap dalam kehidupan yang ingin berada dalam kemewahan sudah menguasai diri dan ianya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip ataupun nilai-nilai yang seharusnya dipegang oleh setiap peniaga. Etika seperti ini akan berterusan sekiranya setiap individu tidak mengubah sikap yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, ramai peniaga di negara kita mengamalkan konsep persaingan. Sebagai contoh, peniaga yang melakukan persaingan hebat bagi mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Hal ini boleh mewujudkan keadaan persaingan yang tidak sehat sesama peniaga, tuntasnya merugikan pihak pengguna.
Etika ini juga sering diamalkan bagi setiap peniaga dengan menyorokkan barang dan menaikkan harga barangan yang akan dijual kepada pihak pengguna. Tambahan pula, peniaga yang bersekongkol dalam menjalankan aktiviti yang salah di sisi undang-undang seperti menyeludup dan menggunakan barang tiruan merupakan peniaga yang sangat tidak beretika. Dan yang terakhir, mereka juga tidak menghormati sensitiviti masyarakat di mana proses perniagaan berlangsung. Mereka akan membuka premis perniagaan tanpa mengira lokasi yang sesuai untuk beroperasi. Peniaga seperti ini hanya bersifat pentingkan diri sendiri tanpa menghiraukan masyarakat sekeliling. Sebagai contoh, mereka akan membuka premis karaoke berhampiran dengan kawasan perumahan. Dengan ini, penduduk yang tinggal berhampiran dengan premis tersebut akan merasa terganggu dengan bunyi bising pada setiap malam dari premis tersebut. Saya Debbie Jentikli akan membentangkan slide yang seterusnya, yaitu isu semasa dan etika yang berlaku dalam perniagaan di Malaysia. Apa itu isu semasa? Isu semasa adalah suatu perkara terkini yang didebatkan oleh dua pihak atau lebih dalam sebuah perbincangan seperti aspek isu sosial dan isu dalam perniagaan. Isu semasa dalam perniagaan merujuk kepada suatu masalah atau perkara yang berlaku dalam bidang perniagaan pada masa kini. Dua pihak atau lebih akan berbincang atau bersengketa mengenai kontroversi yang timbul dalam perniagaan yang diusahakan di dalam negara. Apabila kita menjalankan perniagaan dalam negara, kita mesti mematuhi kod etika domestik negara kita sendiri dan juga negara yang menjalankan perniagaan dengan kita dengan mencari keseimbangan antara kedua-dua negara. Maka, kita mesti bersedia untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran negara yang akan kita jalinkan hubungan perniagaan. Seterusnya ialah isu semasa pertama yang berlaku dalam perniagaan. Dunia dikejutkan dengan wabak penyakit berjangkit COVID-19 pada hujung tahun 2019 yang berlaku di Wuhan, China dan mula merebak ke seluruh dunia termasuk Malaysia pada awal tahun 2020. Pandemik yang berlaku selama 2 tahun ini telah mengakibatkan sebilangan perniagaan terpaksa ditutup dan diberhentikan pengoperasiannya buat sementara waktu sebelumnya, tetapi kini telah dibuka mengikut fasa pemulihan negara. Pandemik COVID-19 ini banyak mencabar etika dan nilai integriti seseorang individu kerana pada masa sekarang, organisasi terpaksa beralih ke mod bekerja dari rumah atau BDR, iaitu hampir semua proses pengurusan dan tadbir urus dilaksanakan dari rumah. Namun, pelaksanaan BDR telah menimbulkan banyak persepsi dan persoalan kerana ramai tidak jelas berkaitan konsep ini. Antara perkara yang paling banyak diutarakan adalah sejauh mana nilai kejujuran dalam diri pekerja untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab dalam melaksanakan BDR. Tidak dinafikan bahawa ada segelintir individu telah menggunakan kesempatan BDR untuk bersantai di rumah atau membeli belah di pasaraya. Krisis global ini mempengaruhi tingkah laku individu secara tidak sedar apabila tekanan, proses kerja, dan persekitaran kehidupan berubah. Oleh itu, penilaian tingkah laku seseorang individu menjadi proses penting untuk memastikan kelangsungan sebuah organisasi mengenai isu etika dan integriti pekerja mereka ketika BDR. Isu semasa kedua yang berlaku dalam perniagaan. Bahawasanya harga barang dan jualan keperluan asas adalah tidak boleh dinaikkan sesuka hati oleh peniaga di mana-mana premis, pasar raya atau tapak jajahan seperti pasar malam dan bazar. Dalam hal yang demikian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP telah mengambil satu pendekatan baharu bagi menangani masalah kenaikan harga barang, terutama ayam di pasaran. Menurut Datuk Seri Alexander Natalinggi, pendekatan baharu ini bertujuan untuk membolehkan peniaga menyemak harga barang dan kos belian bagi mendapatkan margin untung yang lebih munasabah. Sekiranya peniaga enggan memberi kerjasama dalam menjayakan pendekatan baharu ini,
Tindakan tegas akan diambil dan kompaun maksimum atau pendakwaan di mahkamah akan diambil ke atas peniaga terlibat. Sebagai penutup bicara, integriti berpaksikan kepercayaan, nilai dan sikap seterusnya diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku seseorang. Proses pembudayaan ini tidak berlaku semalaman, tetapi memerlukan keyakinan dan ketabahan. Ramai percaya perwatakan dan integriti dapat diubah dan individu boleh diajar menjadi lebih baik. Ia hanya dapat dicapai dengan memahami, menerima kelemahan, dan menghadapi diri mereka sendiri serta orang lain secara membina. Dalam kebanyakan kes, ia memerlukan seseorang belajar menjadi lebih baik daripada diri mereka sekarang. Dan seterusnya untuk bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, etika perniagaan memainkan peranan yang sangat penting karena ianya berkait rapat dengan prinsip akhlak yang berdasarkan piawaian, yaitu suatu tingkah laku dalam perniagaan yang digunapakai oleh pihak komuniti di dalam dunia perniagaan. Selain daripada itu, etika juga boleh didefinisikan sebagai suatu nilai dan peraturan yang termasuk dalam peraturan yang baik maupun buruk di dalam suatu operasi perniagaan. Tambahan pula, etika perniagaan adalah suatu perkara yang amat penting kerana ianya membolehkan perniagaan dilaksanakan dengan nilai yang berada dalam sangkaan masyarakat. Seperti yang kita semua sedia maklum, para usahawan dan peniaga diwajibkan untuk mengikuti garis panduan, akta dan peraturan tempatan yang telah ditetapkan ketika menjalankan sesebuah perniagaan. Hal ini demikian adalah untuk memastikan para usahawan dan peniaga melaksanakan suatu perniagaan dengan adil dan saksama dan memberikan kebaikan kepada dua belah pihak, baik kepada peniaga, pembeli, dan pelbagai lagi pihak yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung di dalam sesebuah perniagaan tersebut. Sejajar dengan itu, garis panduan, akta, dan peraturan perniagaan merupakan suatu kata putus beretika yang mampu memperkukuhkan perhubungan dan kepercayaan kepada pengguna dalam dunia perniagaan. Sebaliknya, jika sesebuah perniagaan tidak mengikuti garis panduan, akta dan peraturan perniagaan yang beretika, ianya boleh mengakibatkan pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu perniagaan, malah ianya juga boleh menyebabkan perniagaan semakin lemah di masa yang akan datang. Misalnya, situasi perniagaan yang tidak beretika yang berlaku, yaitu tindakan sesetengah daripada peniaga ataupun penjual mengenakan harga yang berlainan kepada setiap pelanggan yang lain. Perkara ini boleh menyebabkan wujudnya perasaan sanksi kepada pelanggan terhadap peniaga tersebut, kerana mereka dikenakan nilai yang berbeza, sedangkan pembelian barangan yang sama dengan pelanggan lainnya. Ini juga akan merosakkan imej perniagaan tersebut kerana kabar angin daripada para pelanggan yang mempunyai pengalaman buruk dengan peniaga lebih mudah tersebar dari mulut ke mulut untuk melaksanakan tindakan boikot terhadap perniagaan yang tidak beretika, apatah lagi di zaman media sosial seperti sekarang. Oleh kerana majoriti sifat yang tidak beretika adalah bercanggah, tidak selari dengan garis panduan, akta dan peraturan yang sepatutnya serta ianya merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilaksanakan oleh para penjual maupun peniaga. Hal ini kerana para peniaga mestilah menerapkan perbuatan yang amanah serta sentiasa menjaga integriti dalam melaksanakan aktiviti perniagaan. Menurut pandangan daripada agama Islam pula, para penjual dan peniaga bukanlah bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui aktiviti perniagaan tersebut. Malah, ianya juga merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan matlamat untuk memperoleh pahala yang mencurah-curah. Justru itu, niat seseorang peniaga di dalam sebuah perniagaan hendaklah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah terutama bagi orang Islam, yaitu bertujuan untuk sentiasa mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perniagaan secara berintegriti dan telus. Oleh hal yang demikian, amalan etika yang benar dalam perniagaan dapat membantu seseorang peniaga memperoleh ramai pelanggan kerana keikhlasan peniaga dalam menjalankan perniagaannya. Baiklah, itu saja daripada kumpulan 5. Sekian dan terima kasih.